Okey, kita pergi kepada bab 1, ubahan. Jadi, apa yang akan awak pelajari dalam bab ni? Ada 3 perkara lah. Ubahan langsung, ubahan songsang, ubahan bergabung. Okey, untuk maslahat pula, kepentingan bab ni. Biasanya dia banyak digunakan dalam kehidupan seharian. Okey, misalnya mencari jarak yang dilalui dengan laju dalam masa-masa yang tertentu. Okey, mengkaji hubungan antara kedalaman laut dengan tekanan air dan lain-lain. Okay. Dalam kehidupan seharian yang lebih dekat dengan kita, kita boleh bagi contoh gaji lah. Kalau awak tengok pada ibu bapa awak bekerja, gaji harian dia ke, gaji bulanan dia ke. Okay, dia bergantung kepada bilangan hari bekerja. So, itu ubahan lah. Dia ada kaitan dari segi bilangan hari bekerja dengan gaji. Okay, itu maksud dia ubahan. Tapi dia ada kategori lah, langsung, songsang, bergabung. Okay, simbol ni, simbol yang macam apa saya nak panggil ni? Lambda ni, lambda pula macam dengan alpha ni. Okay, simbol ni diperkenalkan oleh William Emerson. Okay, ahli matematik. Yang ni digunakan untuk tajuk ubahan. Okay. Okey, jadi cikgu terus pergi kepada tajuk 1.1 iaitu ubahan langsung. Di mana standard pembelajaran hari ini awak boleh menerangkan maksud ubahan langsung. Okey, kita nak belajar kita nak tengok 2 standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran yang kedua menentukan hubungan antara 2 pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Okey, sebelum kita pergi kepada contoh yang lebih mendalam, cikgu nak awak baca yang ini dulu. 5 cawan beras untuk 10 hidangan. Jadi kalau dia ada 10 cawan beras, adakah dia masih kekal untuk 10 hidangan? Okey, 5 cawan beras, 10 hidangan. Jadi kalau 10 cawan beras, dia akan jadi, dia double kan? 5 kali 2 dapat 10. Jadi 10 tu kena kali 2. So dia akan dapat 20 hidangan. So ini adalah ubahan. Okay, dia bergantung antara satu sama lain. Hidangan ini bergantung kepada berapa cawan beras yang digunakan. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Seorang tukang masak perlu menentukan bahan yang digunakan mengikut bilangan hidangan. Jika bahan yang digunakan bertambah, maka bilangan hidangan turut bertambah. Sebaliknya, jika bahan yang digunakan berkurang, maka bilangan hidangan turut berkurang. Okey, dalam kehidupan seharian kita sering berdepan dengan situasi yang melibatkan hubungan perubahan kuantiti. Okey, contohnya jarak perjalanan bergantung kepada tambang teksi bergantung kepada jarak perjalanan. So dia ada kaitan kan? So dia ubahan. Okey, jumlah faedah yang diperoleh mengikut tempoh dengan kadar faedah yang perlu dibayar. Okey, so itu sebagai intro lah apa yang kita akan belajar dengan ubahan langsung. Okey, kita nak terus pergi kepada maksud dia lah kat sini. Okey, hubungan dinamakan ubahan langsung. Okay. Secara umumnya, ubahan langsung menerangkan perkaitan antara 2 pemboleh ubah. Okay, jadi 2 benda lah, 2 pemboleh ubah. Dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan juga sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey, dia berkait. Kalau yang satu tambah, yang satu lagi pun akan bertambah. Okey, kita terus pergi pada contoh 1. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Jadi apa jadi pada gaji dia? Kalau dia bekerja, bilangan jam dia bertambah 2 kali ganda. Tengok cara dia jawab. Jumlah gaji juga bertambah 2 kali ganda. Sebab dia bergantung terus dengan pemboleh ubah yang satu lagi. Betul tak? Perubahan jika jumlah gaji, jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Okey, jadi bilangan jam bekerja kurang 40%, maka jumlah gaji juga berkurang sebanyak 40%. Bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Maka apa jadi kat bilangan jam bekerja? Juga separuh daripada bilangan jam asal. Okey, so boleh faham tak? Ubahan secara terus. Okey, dia bergantung direct. Okey, jadi lepas ni cikgu nak awak siapkan latihan kendiri 1.1A ni dalam buku Mat 1.